Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali kita di dalam siri Tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita sambung tadabbur kita dalam surah Taha ayat yang ke-53. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى." Yang bermaksud, Allah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi itulah kami menciptakanmu dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan daripadanya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya, yakni Fir'aun, tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dengan enggan, yakni enggan menerima kebenaran. Dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan, dan Allah menjadikan bumi ini jalan-jalan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada langit air. Ya, maka daripada air itu dia menyuburkan bumi, lalu bumi menumbuhkan berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, min nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Jadi di sini tuan-tuan, kalau kita melihat, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikan kita ini, memberikan kepada kita segala kenikmatan. Allah memberikan kepada kita hamparan tempat tinggal kita. Kita boleh tidur, ya, di dalam rumah kita, dan rumah itu berada di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kita tak cukup dengan rumah yang ada, tanah yang ada, kita membelikan tanah-tanah di sana sini. Ya, kita belikan tanah di sana sini. Kenapa kita membeli tanah? Itu hamparan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Jadi kita membeli 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar, 4 ekar, 10 ekar. Karena kita nak menggunakannya. Hamparan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Maka terpulang bagi kita nak bina rumah, nak tanam tanaman, nak buat ladang, nak buat kilang, apa sahaja. Ya, karena Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan kemudahan kepada kita. Wasalaka lakum fiha subula, dan Allah menjadikan di bumi itu jalan-jalan. Masya Allah tuan-tuan, Allah menjadikan di bumi itu
Jalan-jalan, cuba kita tengok saliran jalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Tanpa saliran jalan, macam mana kita nak pergi satu tempat ke satu tempat? Allah menjadikan sumber-sumber yang boleh dibuat jalan. Batu, tar dan sebagainya Allah jadikan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemikiran kepada manusia buat jalan dan buat kenderaan. Kenderaan pula melatari jalan-jalan yang disediakan itu, masya-Allah. Ya. Maka kita kalau kita melihat daripada udara, kita tengok dia betapa banyaknya kenderaan kereta yang melatari jalan-jalan di seluruh dunia. Inilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah. Ya. Sehingga kalau kita memandu, masya-Allah, kita memandu di satu jalan, kadang-kadang dengan kelajuan ya 120, 180, ada sampai 200. Ini langgar undang-undang, tak payah buatlah kan. Jadi ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga kepada kita. Ya. Wasalaka lakum fiha subula. Allah menjadikan kepada kamu jalan-jalannya. Tak cukup jalan di daratan, jalan di udara ada, jalan di udara. Tak cukup jalan di udara, jalan mana lagi? Ya, jalan di lautan. Allah menjadikan kepada kita untuk kemudahan manusia. Jadi tak bersyukur lagi kata tuan dengan nikmat Allah yang Allah bagi ini. Fir'aun, orang yang tidak bersyukur di atas nikmat Allah ini. Dia kufur dengan Allah. Ya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Kan ayat sebelum ini kita bincang tentang Fir'aun. Tetapi adakah dia boleh menjadikan semua ini yang Allah buat ni? Adakah dia boleh buat bumi? Adakah dia boleh buat jalan-jalan kemudahan yang diberikan? Adakah dia boleh buat batu-batu di dalam tanah yang digunakan untuk dibuat jalan? Adakah dia boleh menurunkan daripada langit itu hujan? Tak boleh. Macam mana kamu mengaku Tuhan sedangkan kamu tidak mempunyai apa-apa kekuatan, apa-apa kemampuan? Semua Allah sediakan. Lalu disebut, ya Allah menurunkan daripada langit air hujan dan kami keluarkan daripadanya tumbuhan-tumbuhan yang pelbagai. Tengok tuan-tuan, Allah turunkan hujan daripada langit. Allah keluarkan ya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang pelbagai di atas muka bumi Allah ini. Kan, macam-macam, pelbagai buah-buahan, masya-Allah, kalau kita tengok dan kita menikmati hari ini. Pelbagai buah-buahan. Dalam semua tu, tengok Allah ciptakan satu buah yang hebat, iaitu raja buah lah kan, buah durian, raja buah. Ini satu yang hebat yang Allah ciptakan bagi kita untuk kita nikmati dan makan. Ya, kamu tanam, tak payah buat apa-apa. Tanam sampai masa dia berbuah, dia jatuh gugur. Ya, kamu manfaatkan. Itu saja. Allah jadi. Lalu Allah kata, makanlah, kulu war'au an'amakum. Makanlah. Gembalalah binatang kambing-kambing, binatang-binatang kamu, binatang ternakan kamu. Allah kata, makanlah, kulu. Allah bagi jadi. Durian, mempelam, cempedak, nangka, anggur, apple, ya, buah macam-macam buah-buah sana di sebelah negara-negara barat kan. Pisang Allah menjadikan. Ya, buah duku, lansat, dokong, buah sebelah kita sini. Kan, pelbagai buah, rambutan, pulasan, apa lagi? Semua. Nenasnya, betiknya, pelbagai, masya-Allah. Kalau kita pergi pasar dan kita akan tengok ya bagaimana nikmat buah yang Allah sediakan kepada kita. Lalu Allah kata, kulu war'au an'amakum. Makanlah, belalah binatang ternakan kamu tu. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Dan semua ini, ya, semua ini Allah jadikan bumi, jadikan jalan, Allah turunkan hujan, jadikan buah-buahan.
Semua ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Tanda kebesaran Allah yang menjadi yang menjadi ingatan kepada orang-orang yang mahu berfikir dan mereka kembali beriman, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Minha khalaqnakum, maka daripadanya lah kami menjadikan kamu. Daripadanya lah kami menjadikan kamu. Daripada apa? Daripada bumi itu. Awal kejadian daripada bumi, iaitu daripada tanah. Allah kata minha khalaqnakum, kamu dijadikan daripada tanah. Tengok tuan-tuan, tengok kulit kita dengan tanah ada beza. Warna hampir-hampir sama kan? Warna kulit kita dengan tanah hampir-hampir sama kulit. Cuba kita tengok warna tanah dengan warna kita. Itulah kenapa? Itulah asal usul kita daripada tanah. Kan? Lainlah kalau iblis dia daripada api, daripada cahaya kan? Kalau malaikat daripada cahaya. Kita daripada tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Maknanya apa? Diciptakan daripada tanah, dikembalikan ke tanah. Kita akan kembali ke tanah tuan-tuan, dan kita akan mengalami kehancuran. Nak buat macam mana? Itulah ketetapan Allah. Kita daripada tanah kembali balik ke tanah. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai dah manusia daripada dulu sampai sekarang semuanya masuk dalam tanah. Daripada zaman Nabi Adam AS masuk dalam tanah. Kalaupun ada yang dibakar, akhirnya debunya dibawa ke tanah juga. Semuanya kembali ke tanah. Yang mati di lautan, dicampak ke dalam laut, juga kembali ke tanah. Kan? Itulah satu alam yang kita akan hadapi. Karena itu fikir apa persiapan, persediaan yang kita lakukan. Dan kata Allah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Kata Allah, daripada tanah itu juga nanti akan dibangkitkan kamu semula untuk kali yang lain. Taratan ukhra, akan dibangkitkan. Yang perlu kita ingat, maka cara bagaimana yang paling selamat? Yang paling selamat ialah kita membuat persiapan dan persediaan untuk kembali ke tanah, masuk dalam kubur, alam barzah, sebelum alam akhirat, dan sampai masa Allah bangkitkan kita daripada alam kubur. Untung Nabi kata, mafhum hadis, orang yang di alam kuburnya senang, maka perjalanan seterusnya makin senang. Dalam kuburnya susah, perjalanan seterusnya makin susah lagi. Na'udzubillah min zalik. Karena itu tuan-tuan, umur kita yang berbaki ini, marilah kita mencari syurga Allah Subhanahu wa taala dalam umur kita yang berbaki ini. Kerana tak banyak dah baki kita. Kalau 63 tahun umur Nabi, sekarang kita umur 50, 13 tahun lagi. Sekarang kita umur 60, 3 tahun lagi. Iktibar begitu je. Kan? Mana masa kita tak banyak dah. Jadi jangan banyak fikir dunia. Jangan banyak fikir nak besar-besarkan perniagaan dan seumpamanya, kan? Bagilah anak-anak muda, anak-anak kita, ahli-ahli waris kita tengok sudah. Malah kalau kita yang berumur ni, kita buat persiapan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali dan untuk kita mendapat kebahagiaan selama-lamanya. Kalau kita tidak bersedia, kita akan mendapat kecelakaan selama-lamanya. Macam mana? Baki umur kita 10 tahun. Mungkin. Kalau boleh kita minta pada Allah panjang umur lagi lah, yang dalam kebaikan. Panjang umur dalam kebaikan.
Tapi kalau kita ambil iktibar umur Rasulullah 63 tahun. Berapa banyak lagi baki umur kita? Maka itulah yang perlu kita gunakan sungguh-sungguh untuk mendapat balasan Allah di hari akhirat. Maka jangan mensia-siakan kehidupan kita ini. Jangan kita mensia-siakan kehidupan kita ini. Ya? Lakukan sesuatu untuk membebaskan diri daripada neraka. Ya, dan kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, kerana mereka itulah sebaik-baik teman kepada kita. Baik, Allah kata walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Kami telah tunjukkan kepada Firaun itu tanda-tanda kebesaran kami semuanya, fakadzdzaba wa aba, tetapi Fir'aun itu berdusta dan enggan juga menerima kebenaran. Jadi tuan-tuan, manusia ni begitulah, tak boleh kata apa lah. Kalau dah Tuhan sampaikan sendiri, wakil Tuhan pergi sendiri, pun manusia tidak menerima, apatah lagi kalau kita bercakap dan mereka menolak. Kita ni siapa kalau kita berdakwah menyampaikan Islam kepada orang? Orang menolak, kita cakap tak dengar, nasihat tak dengar, siapalah kita tuan-tuan? Kalau tak dengar pun maknanya kita tak hairan. Fir'aun, ya, dia terima teguran daripada wakil Allah Ta'ala sendiri, Nabi Musa dan Harun, itu pun boleh ditolak. Kalau orang menolak kita ni biasalah, kan? Kerana kita ni bukan siapa-siapa pun. Jadi maknanya itulah sifat manusia. Sepatutnya terimalah, kan? Kerana kebenaran itu daripada Allah. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu daripada Tuhan kamu, jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ingat, kebenaran itu daripada Allah. Siapa pun yang menegur kita, kebenaran daripada Allah. Itu kita kena ingat. Dan kita kena terima. Sebab kebenaran hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak pendakwah, bukan. Itu hak Allah Ta'ala. Kita kena terima teguran, ya, terima kebenaran yang disampaikan. Okey, kalau saya salah, okey, saya betulkan balik. Ya, terima kasih atas teguran, saya betulkan balik. Itu sepatutnya begitu. Okey, sekadar itu dulu tuan-tuan. InsyaAllah ini ayat 53 sehingga 56. Kita sempat 3 ayat. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 57 sehingga ayat 59, insyaAllah. Sekadar itu sahaja, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih di atas perhatian dan pendengaran. Mudah-mudahan boleh like, boleh share, boleh subscribe, ya, untuk kita menyebarkan lagi dakwah kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.